Pengubahan wang haram atau money laundering adalah suatu perbuatan untuk menukar wang atau nilai bahan lain yang diperoleh daripada aktiviti haram. Pengubahan wang haram digunakan supaya sumber wang haram dan nilai-nilai material yang lain tidak dapat dikesan oleh mana-mana pihak berkuasa. Money laundering dikatakan amat popular di peringkat antarabangsa, terutamanya golongan pengedar-pengedar dadah, kongsi gelap, buki, pemain judi dan kumpulan pengganas. Walaupun terdapat pelbagai undang-undang telah digubal di seluruh dunia, namun money laundering amat sukar dikawal. Dikatakan money laundering berasal daripada satu kumpulan kongsi gelap penjenayah antarabangsa yang menggunakan duit hasil kegiatan jenayah untuk dibersihkan dengan menggunakan jalan-jalan yang berlandaskan undang-undang seperti menerusi aktiviti pembelian saham, terlibat dalam sektor hartanah dan sebagainya. Malah, penjenayah menggunakan wang berkenaan bagi membiayai dan membeli bank-bank tertentu untuk diniagakan menerusi pelbagai skim pinjaman berfaedah termasuk segala potongan cukai bagi membersihkan wang berkenaan dan mengikut lunas undang-undang serta dianggap sebagai hasil yang sah. Satu laporan antarabangsa pernah dikeluarkan yang menyatakan bahawa kewujudan money laundering juga menandakan wujudnya operasi jenayah terancam. Money laundering juga amat cepat evolusinya di mana penjenayah amat bijak menyesuaikan teknik pelaburan agar sukar dikesan, tambahan pula dengan adanya teknologi ICT yang mempermudahkan dan mempercepatkan lagi urusan perniagaan mereka. Apabila banyak keuntungan diperoleh dari pelaburan money laundering, maka dengan sendirinya kemungkinan keuntungan ini digunakan pula untuk membiayai aktiviti jenayah. Antara cara-cara money laundering dilakukan ialah pelaburan. Memandangkan money laundering melibatkan perniagaan tunai yang besar, wang ini akan dilaburkan menerusi sistem keuangan atau ekonomi retail atau diseludup keluar dari sebuah negara. Matlamat mereka ialah untuk melarikan wang berkenaan daripada sumber asal bagi mengelakkan dikesan oleh pihak berkuasa. Pelapisan. Pelapisan merupakan konsep menjadikan wang haram melalui proses pusingan pelbagai tingkat yang kompleks termasuk menyerap ke dalam sistem pengauditan. Tujuan utama pelapisan dilakukan ialah untuk wang berkenaan tidak berkait sejauhnya daripada sumber asalnya. Pelapisan biasanya dilakukan dengan aktiviti simpanan dan pengeluaran secara berulang kali menerusi akaun di bank-bank offshore di mana akaun-akaun ini melibatkan syarikat-syarikat kosong yang menggunakan kaedah electronic funds transfer. Aktiviti ini amat sukar dikesan kerana wang berkenaan dibahagi-bahagikan kepada terlalu ramai individu dan syarikat-syarikat dan lebih menyulitkan lagi penjenayah mengetahui bahawa apabila berlaku terlalu banyak hasil transaksi harian di pihak bank-bank luar pesisir pantai, maka mereka akan mudah menyelinap masuk tanpa dikesan. Selain itu, mereka juga membuat pembelian stok komoditi, forex dan lain-lain yang juga sukar dikesan kerana transaksi harian yang terlalu tinggi. Wang haram diserap ke dalam sistem kewangan dan ekonomi yang sah dan menjadikan wang ini akhirnya seolah-olah dimiliki secara sah oleh penjenayah. Dengan menubuhkan syarikat di negara-negara tertentu di mana transaksinya terjamin dirahsiakan. Kemudian mereka akan kononnya diluluskan pinjaman yang berasal daripada wang haram. Cara ini juga memberi ruang untuk mendapatkan potongan cukai dan pembayaran kembali wang berkenaan dengan faedahnya sekali. Cara lain ialah menghantar invoice yang bersabit dengan perniagaan import-eksport yang memudahkan penjenayah ini memindahkan wang berkenaan dari satu syarikat ke satu syarikat yang lain atau dari satu negara ke satu negara yang lain. Menggunakan kaedah EFT menerusi bank-bank yang dikuasai oleh penjenayah melalui pembelian, pelaburan, pembiayaan wang yang tinggi. Membuka dan menjalankan perniagaan menerusi syarikat-syarikat berlesen, pemberi pinjaman wang atau pembiayaan secara geran, pengurusan dana, malah pengguruk wang. Walaupun banyak undang-undang anti laundering digubal di seluruh dunia seperti peruntukan mengehadkan jumlah simpanan pada sesuatu masa, tempoh bertenang untuk pemeriksaan, tetapi penjenayah-penjenayah ini begitu bijak mengaburi mata pihak institusi perbankan dan keuangan dengan hanya menerusi kaedah-kaedah menggunakan nama ramai individu, syarikat-syarikat yang menjalankan pelbagai jenis perniagaan.
Kita perlu menentang dengan apa juga cara untuk membasmi kegiatan ini kerana ianya mampu melumpuhkan ekonomi negara dalam masa yang singkat. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jumpa lagi.